alaihi wasallam. Siapa nama ini? Adakah kita beriman kepadanya? Adakah kita cinta kepadanya? Marilah sama-sama kita mengenalkan Rasulullah SAW untuk nak mendekati dan tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita di dunia ini kita berhidup sama dengan Rasulullah, dan akhirat nanti kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Jumpa dengan saya Walad Hadis hari Jumaat selepas solat asar, lebih kurang jam 4.30 sampai kepada 5.30. Kita mari dengar hadis-hadis Rasulullah SAW bersama. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا، لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Alhamdulillah, dengan sihatnya tubuh badan kita, dengan kesihatan semua yang Allah Taala beri kepada kita, dan juga semua rezeki yang Allah Taala memberi kepada kita, dan juga apa sahaja yang Allah Taala beri semua kepada kita, dengan tak habis-habis yang Allah Ta'ala beri kepada kita, yang nak tunjuk kata Allah Ta'ala sangat sayang kepada kita, sangat kasih kepada kita, maka kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak nak gapo daripada kita. Allah Ta'ala beri kepada kita ataupun pemberian semua yang Allah Ta'ala beri kepada kita, Allah Ta'ala tak segapo nama sahaja pun daripada kita. Sama ada duit yang kita nak beri kepada Allah Ta'ala, sama ada makanan, sama ada apa sahaja yang kita nak beri untuk nak terima kasih kepada Allah Ta'ala, tak. Allah Ta'ala tidak nak benda tu daripada kita. Kerana Allah Ta'ala nak daripada kita hanya satu sahaja yang kita kena buat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu beribadat, sungguh beribadat.
tambah ibadat kita banyak, membaiki ibadat kita jadi comel, jaga ibadat kita jangan kurang. Itulah yang Allah Ta'ala nak kepada kita. Kerana Allah Ta'ala hatta kita dunia ni untuk ibadat kepadanya sahaja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin. Allah Ta'ala tidak nak gapo daripada rezeki kita ataupun yut'imun, kita nak makan ni pun kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak say. Allah Ta'ala nak kepada kita iaitu ibadat kepada dia. Maka kita mari kembali kira diri kita, adakah ibadat kita banyak, comel dan juga betul dengan syarat apa sahaja yang Allah Ta'ala nak. Kalaulah ada mana tempat mana kurang, kalaulah ibadat kita rasa sikit, kalaulah kita rasa hidup kita lama mana dah kita ni kurang mana ibadat, tak sungguh mana ibadat, tak khabar, tidak ada rasa kata sedih-sedih duk ibadat, duk jadi hamba Allah Ta'ala, duk kata hadan, duk ikut duk biasa mana, kembali kita klik mari kita dan juga mari kita jadi hamba Allah Ta'ala dengan sungguh jadi hamba kepada Allah Ta'ala sekali lagi. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita jadi hamba dia dengan hal keadaan kita ni jadi seorang Muslim yang sempurna, yang penuh iman dan juga banyak ibadat kepadanya. Allah Ta'ala tak say bahawa kalaulah kita mati dengan nama Islam saja, tapi tubuh kita, jiwa kita, hati kita tidak Islam. Nama sahaja dalam nampak kita yang nama Muslim, nama Ismail, nama Muhammad, kata nama Islam, tapi tubuh kita tak jadi tubuh, tidak jadi badan, tidak jadi jiwa, tidak jadi roh yang beriman, yang sungguh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana amat rugilah kalau kita hidup dalam dunia ni, kita tak tahu tujuan hidup kita buat apa. Kalau kita tak tahu tujuan hidup kita buat apa, seolah-olah kata kita pergi bakok, kita tak tahu sebab apa kita pergi bakok. Kita tak tahu tujuan gapo yang kita kacau usaha beli cekek nak kapal Dubai ataupun nak kata kosong gisah pakai bakok, kita tak tahu kata kita nak buat gapo di bakok. Sama juga Allah Ta'ala hatta kita mari dunia ni kacau hidup 60 tahun, 50 tahun, tapi kita tak tahu apa tujuan hidup kita dalam dunia ni. Kita tak tahu tujuan kita hidup dalam dunia ni, maka amat rugilah hidup kita. Kita tahu nak atau berapa kali rugi hidup kita kalau kita hidup tak kenal tujuan hidup kita. Maka sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala telah ayat belakang dah dalam Quran. Nabi SAW pun ayat belakang dalam hadis dia, dalam sunnah dia, tapi yang salah daripada mana? Daripada kita sendiri yang kita salah. Bukan daripada pihak mana-mana, bukan daripada pihak sahaja yang salah, tapi kita kena tahu bahawa apa saja yang kita kurang dalam hidup kita dalam dunia ini adalah kesalahannya, kekurangannya dan juga jahilnya daripada kita. Kerana Allah Ta'ala raya, Allah Ta'ala tak jadi kita, tak cipta kita, tak kita wanak mari hidup supaya dengan binatang, tak. Allah Ta'ala kita jadi manusia, kita jadi orang Islam. Allah Ta'ala royak pula oleh Quran kata kalau nak jadi orang Islam kena jadi pesening. Kalau tak jadi orang Islam, jadi orang kafir, kena masuk Islam. Cara mana? Pesening kena hidup pesening. Baru berjaya dalam hidup. Allah Ta'ala royak belakang. Nabi SAW royak belakang. Hidup yang berjaya sungguh balas mana? Hidup hakiki yang kita kena hidup dari dunia ni bukan semata-mata kita nak hidup nak turut kafe, tengok kafe buat besen tu, nak buat besen tu rati. Tengok kafe pakai besen tu, kita nak pakai rati. Tengok kafe minum aruk, wasa nak minum rati. Buat benda haram kita wasa nak buat rati. Tak. Kerana dunia ini bukan tempat yang kita nak duduk lama-lama, tak. Adalah dunia sementara saja. Cokral saja. Setar yang kita duduk. Seolah-olah kita jalan mari semenjak kita keluar daripada perut ibu kita, jaga mula-mula yang kita sedang bermusafir di atas bumi Allah SWT ataupun dunia ini. Duk jalan lagi. Untuk nak pergi mana? Nak pergi kepada akhirat. Tetapi ramai di kalangan kita nampak dunia lebih baik daripada akhirat. Salah faham belakang.
Nampak dalam dunia ni sedap belaka, ada benda sedap belaka, makan goning sedap, awak goning sedap, gitu gini gini sedap. Tapi dia lupa bahawa kita dalam dunia ni ada hudud, ada khapkit, ada kawasan dia yang Allah Ta'ala rakyat kata kawasan mu, hei orang yang beriman semua, hei orang Islam semua, mu kena duduk dalam kawasan ni, jangan keluar daripada kawasan ni. Tilka hududullah. Itu adalah hudud Allah Ta'ala. Hudud ni orang yang kata caidan, cupcake Allah Ta'ala. Supaya negeri Syekh kita, ada cupcake dia cakap. Kalau masuk ke belah Malaysia, jadi tempat yang lain pula. Jadi negeri yang lain. Supaya juga kita nak jadi seorang hamba Allah Ta'ala yang sentiasa taat kepadanya, kita kena duduk dalam cupcake yang Allah Ta'ala royak kepada kita, yang Nabi royak. Kalau kita keluar daripada kek kawasan itu, maka kita telah melampaui tempat ataupun kawasan yang Allah Ta'ala telah larang tak usah kita masuk. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Zalim, orang salah. Orang yang keluar daripada kawasan yang Allah Ta'ala tentu bagi dia ni adalah orang yang salah. Maka Allah Ta'ala ayat belaka dalam dunia ni kesalahan daripada kita sendiri, yang kita tak sungguh, yang kita tak cerdik, yang kita tak khabar, yang kita tak cergah untuk nak cari makna hidup kita. Gapo arai ke singที่สำคัญอะไรคือความหมายของการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ apakah makna ataupun tujuan yang kita hidup dalam dunia ni, apa dia makna? Kalau kita tak jumpa lagi makna hidup kita, tujuan hidup kita dalam dunia ini, tak bezalah kita dengan binatang yang ada dalam dunia ini. Binatang tidak ada tujuan. Dia hidup gitu, masuk lacak, makan apa saja yang lepas kepada dia, perak anak mati, berak kecing gitu. Tapi kita tak, sedang pendengar yang dirahmati Allah kalian, kita adalah hamba Allah Ta'ala. Nahnu ibadullah, hamba Allah Ta'ala yang kita dicipta, diutuh, dijadikan untuk hidup dalam dunia ini untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Kalaulah kita hidup dengan kita tidak tahu maksud makna hidup kita, maksud hidup kita, tujuan hidup kita dalam dunia ini, ya Allah, nas'alullah as-salamah, minta kita selamat daripada orang-orang pasal ni. Kalau kita tanya kata ada ke tak golongan orang Islam yang mereka tak tahu tujuan hidup dia? Ada. Kita tak syak kata ada. Ramai di kalangan orang Islam kita yang dia hidup dalam dunia ni, dia tak tahu tujuan hidup apa. Semaya pun tak semaya, semaya Jumaat pun tak semaya, raya kadang-kadang pun tak semaya. Dia nak dalam dunia ni hanya hidup, makan, tidur, berak, masuk jamal, gitu saja. Ini benda yang ada sungguh. Kita tak syak kata benda ni ada sungguh, dan juga tidak boleh dinafi bahawa ramai lagi di kalangan orang Islam kita yang mereka sedang tinggal agama dia. Mereka lupa, mereka tak tahu apakah harga agama kita yang Allah Ta'ala wui kita wanak. Kadang-kadang mereka lahir mari, wanak mari dengan keadaan dia ni orang Islam dah, tapi hidup dengan tidak berislam. Tidak jadi seorang Muslim yang sempurna, yang hakiki, yang Allah Ta'ala nak untuk kita jadi. Wal'iyadzubillahi min zalim, minta menjauhi. Maka bagaimana kita nak tahu tujuan? Kita kena tanya kita, soalan yang pertama yang kita kena tanya, siapa yang menciptakan, siapa yang menjadikan kita? Kita tanya. Kita tanya. Supaya dengan kelong, gambar, foto yang ambil gambar ini, kelong yang duduk depan kita ini, dia ada manusia mana yang Allah Ta'ala beri kebijaksanaan kepada dia untuk pelik, untuk buat kelong ni, pukul ramah ni. Kita nak tahu kata cara dia guna pukul ramah ni balas mana, kita kena tanya tuan yang pelik, tuan yang buat benda-benda ni. Kalau kita tak tanya, kita tak tahu kata nak guna tujuan yang dijadikan kelong pukul ramah ini jadi sebab gapo, pakai bahasa mana, tujuan gapo, kita tak tahu kalau kita tanya tuan dia. Supaya juga kita kena tanya mula-mula soalan mula kali, tubuh kita yang kita ada, yang kita ada nyawa hidup dalam dunia ni, siapa yang menjadikan kita, siapa yang menciptakan kita? Kalau kita tahu dah kata
Tuhan yang menciptakan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tanya, kena cari jawab kata Allah Taala jadi kita ni sebab gapo. Nak tanya. Supaya dengan terotak orang yang pelik dia Jepun, kita nak tanya Jepun. Kata Jepun ni dia pelik. Dia buat terotak untuk kita tengok ni tujuan gapo, faedah gapo. Kisi, orang buat kisi ni kerana apa? Tujuan gapo buat kisi? Untuk duduk. Kalau kita tak tahu, mula-mula soalan kita tak tahu kata orang buat kisi, tujuan gapo buat kisi tak tahu. Misalnya tahu lahir ada budak ada kita tak tahu apa. Tak ada ilmu di kisi ni, di segi ni. Kadang-kadang kita tak tahu apa sebab gapo orang buat kisi. Tapi apabila kita tanya orang yang buat, kita akan tahu kata kisi ni dinamakan kursi untuk guna untuk duduk. Tujuan dia buat untuk duduk, manusia boleh duduk terkisi. Supaya juga dengan kita, kalau kita tahu dah kata Allah Subhanahu Taala sebagai Tuhan kita yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, kita kena pergi cari jawab apa? Kita tanya. Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Taala jadi kita buat apa? Kerana kita bukan hidup dalam dunia ni kal an'am, seperti binatang, kal hayawan. Na'kul wa nanam, tidur dan makan, tidur pasal duduk. Nak tanya Tuhan belah mana, kena pergi cari gapo benda yang Allah Taala telah royak dalam tempat tu. Jawab apa dalam tu. Tidak lain tidak bukan iaitu Al-Quran. Kena pergi tengok, kena pergi ngaji, kena pergi cari apa tujuan yang Allah Taala jadi kita. Baru kita tahu. Ni tak ada pada sikit abuk kepada hidup dia. Tak ada pada sikit abuk. Kadang-kadang kena kata Allah Ta'ala mencipta, menjadikan dia, tapi tak tahu sebab apa. Tak ada gadah nak cari jawab apa. Tak usaha nak cari jawab apa. Tahu dah kata Allah Ta'ala jadi, tahu sekadar tu. Hidup. Lepas hari-hari sehingga mati. Dengan tidak tahu, tidak kena apa tujuan yang Allah Ta'ala jadi dia. Waliyahzubillah min dhalik. Ya Allah, selamatkan kita daripada fikiran, gulungan orang yang tidak padu kepada hidup dia. Orang yang tidak tahu harga dan juga maksud ataupun makna hidup dia. Orang yang tak tahu tujuan hidup dia. Orang ni orang yang paling sesat, orang yang paling bahaya sekali. Orang yang paling amat rugi sekali yang hidup dalam dunia ini. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Habis tu kalaulah hidup kita dalam dunia ni, kita hidup sepanjang hidup. Lama banyak saja yang Allah Ta'ala hidup masa kepada kita. Tetapi kita tidak peduli kepada ilmu. Tidak gaduh untuk nak cari ilmu. Kerana dengan sebab cari ilmu inilah kita baru nak tahu apa tujuan yang diciptakan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab kita cari ilmu inilah kita nak tahu tujuan apa yang Allah Ta'ala hidup kita, kita hidup dalam dunia ini. Kerana ilmu yang kita nak belajar sedang pendengar dalam agama kita ini bukan daripada tempat yang lain. Bukan daripada mana-mana tempat. Tetapi ilmu yang sebenar dalam agama kita iaitu ilmu yang kita kena ambil daripada Al-Quran, tuai dia iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tuai dia iaitu Nabi Muhammad yang dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua ini adalah wahyu. Tuai dia pia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ngaji dua-dua ni, kita ngaji Quran, kita ngaji sunnah, kita ngaji hadis Nabi, kita akan tahu. Kita tahu kata hidup kita ni sangat berharga, mika sekali. Apabila kita tahu kata hidup kita ada harga, ada makna, maka kita tak hina. Kita tak buat main-main dengan hidup kita. Kita akan sungguh untuk hidup, untuk buat balah mana hidup kita dalam dunia ni jadi hidup yang berharga sekali. Apabila kita mati, kita pergi cari Allah Ta'ala, kita rasa gembira, kita rasa bangga bahawa aku telah mencantikkan, usahakan masa dalam dunia dulu untuk jadi masa yang berharga, yang aku hidup dalam dunia dulu betul dengan tujuan yang dicipta ataupun yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, maka kita pada hari ini kita kembali mari untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi yang nak tunjuk, nak membawa kita pergi kepada jalan yang lurus, jalan yang betul yang Allah Ta'ala royak. Jalan yang royak. Kerana Allah Ta'ala royak Al-Quran kata, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini, iaitu Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
akan membawa kita, kalaulah kita sungguh mempelajarikannya, kalaulah kita sungguh beramal dengannya, sebar dia, hidup bersama dengan dia, maka Al-Quran inilah akan membawakan kita kepada jalan yang lurus, jalan yang betul, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita kena tahu kata Al-Quran yang Allah Ta'ala hatta kepada kita ini adalah Al-Quran yang ada setengahnya yang nyata, yang kita tahu apabila kita bacanya, tetapi ada juga setengah daripada isi Al-Quran yang Allah hantar kepada kita, dengan kita kena usaha cari benar, tolong kita untuk kita nak faham akan Quran. Kerana kadang-kadang kita seorang orang awam, orang biasa nak pergi baca Quran, makna dia faham secara sendiri tak boleh. Allah Ta'ala hantar Nabi SAW. Dengan sebab ini Allah Ta'ala hantar Quran kepada Nabi Muhammad, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Kija Nabi SAW, Allah Ta'ala turun Quran kepada dia. Turun Quran kepada Nabi Muhammad, dan juga Nabi Muhammad ambil Quran itu tubayyana linnas. Wahyak kepada manusia apa yang Allah Ta'ala suruh dalam Quran, apa yang Allah Ta'ala wahyak dalam Quran. Itu kerja Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling alim, orang yang paling tahu sekali tentang Al-Quran. Kita tak boleh nak faham Quran 30 juzuk dengan usaha kita sendiri. Tak. Kita kena melalui tafsiran daripada Nabi SAW. Dan juga tafsiran Nabi, siapa yang ambil tafsir daripada Nabi? Sahabat ridwanullahi alaihim. Abdullah bin Abbas ambil dengar tafsir daripada Nabi. Abdullah bin Mas'ud dengar tafsir daripada Nabi SAW. Dan juga anak murid fak-fak dia ni, sebar-sebar sahabat ilmu itu sampai kepada kita. Yang mana pada waktu kita sekarang lah ni, isi dia yang dia ambil, tafsiran yang Nabi tafsir, itu adalah hadis Nabi. Nabi tafsir Al-Quran itu mari, Nabi atibai syarah Nabi, tafsir Nabi yang Nabi keluar daripada yang keluar daripada mulut Nabi ini adalah hadis Nabi. Sahabat apabila dia dengar tafsir daripada Nabi, dia ngapa? Dan juga dia sebar. Dia sebar perkataan Nabi. Kalau perkataan Nabi sakut dengan benar ni, dia sebar. Sakut dengan Quran, dia sebar. Dia ngapa? Sebar. Dalam kitab Sahihul Bukhari sendiri pun ada salah satu kitab yang namanya Kitabut Tafsir, yang mana semenjak daripada juz yang pertama sampai kepada akhir, bukan setiap ayat yang ada, tapi kebanyakan Imam Bukhari dia mula daripada juz awal. Ada hadis mana yang sahih, ada riwayat mana yang sahih yang dia dapatnya daripada tok guru dia, bahawasa hadis ini Nabi sebut tentang tafsir ayat ni, surah ni, dia ambil mari, dia ngapa, dia boleh kitab dia. Daripada suratul Baqarah ada ayat mana yang ada riwayat yang sahih, dia boleh kitab dia. Hadis hana tak sahih, biar dulu, tinggal dulu. Dan juga imam-imam yang lain, mereka sungguh untuk nak, orang panggil kata, khidmat kepada hadis Nabi, sunnah Nabi SAW. Maka dengan sebab kita pegang teguh dengan Al-Quran, dan juga kita nak mempelajari Al-Quran melalui sunnah ataupun hadis Nabi SAW, kita seolah-olah pegang dua perkara dalam satu masa. Dan juga kita kena ingat, apabila kita pegang sungguh dua perkara ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan takwi kita sesat sampai bila-bila. Orang yang paling gembira, orang yang paling selamat, orang yang paling duduk di atas kebenaran sekali, iaitu orang yang pegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Bukan mereka yang hidup dengan apa sahaja dalam dunia ni. Duduk dengan tamneng dia, duduk dengan harta dia, duduk dengan kata tak. Orang yang paling gembira sekali, orang yang paling sejahtera sekali, iaitu orang yang pegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah. Walaupun dia orang yang susah, orang yang miskin. Tetapi apabila orang yang kaya, orang yang ada harta banyak, ada rumah yang besar, kereta yang molek, tempat tamneng dia, kerja dia yang molek, tapi kalau dia tidak hidup bersama dengan Al-Quran dan juga sunnah, maka dia bukan orang yang gembira, orang yang paling sejahtera sekali dalam dunia ini. Orang yang paling dahaga sekali, orang paling yang derhaga sekali, orang paling apa? Orang yang paling orang paling duka cita sekali. Bukan orang yang gembira, bukan yang orang yang mikhamsuk sekali. Maka kembalilah kita kepada jalan yang lurus, jalan yang Allah Ta'ala telah wirayak kepada kita, untuk kita sampai kepada tujuan kita. Kita duduk dalam dunia ini bukan tempat hina sahaja dunia ini. Hina saja dan juga tipu saja.
Kerana Allah Ta'ala ayat Al-Quran kata wal akhiratu khairun wa abqa. Yang kita nak pergi iaitu kepada akhirat nanti. Dan juga dalam dunia ini ni, tak boleh lawan langsung. Akhirat lebih baik dan juga lebih kekal lagi. Kalau kita nak gapo, kita rasa nak hidup belah mana, kita sabar. Kita sabar, kita turut berlaku yang Allah Ta'ala raya di dunia ni. Allah Ta'ala raya jangan buat ni, jangan buat. Allah Ta'ala suruh buat ni, kita buat. Allah Ta'ala jangan buat pasal ni, jangan kecap pasal ni, jangan makan ni, jangan. Untuk kita nanti sampai masa kita yang sebenar, yang kita nak hidup dengan penuh dengan nikmat Allah Ta'ala yang Allah nak beri kepada kita, iaitu di dalam syurga nanti. Dan juga orang yang dapat benar-benar nikmat yang akan dapat dalam syurga, iaitu orang yang paling sabar sekali di atas dunia ini. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita pada hari ini kita akan sambung belajar kita dalam hadis Arba'in Nawawiyah yang kita telah duk baca semua anak minggu, yang mana minggu dulu kita dah ngaji hadis yang nombor 36. Dan juga sebelum itu kita ngaji dah nombor 35, nombor 34 yang kita mari 3 orang dulu tu. Dan juga hari ini kita akan balik kita tengok hadis yang nombor 33 yang kita telah tinggal. Nombor hadis yang nombor 33 ni kita tinggal dulu. Kita ambil 34, 35, 36. Tapi hari ni kita mari nak belajar hadis yang nombor 34. Nombor yang 34, hadis yang agak kata ada makna dia juga, ada kepentingan dia juga dalam syariat ataupun dalam agama Islam kita. Yang mana kita akan baca hadis yang nombor 33 ini mengenai dengan iaitu al-bayyinah, dalil ataupun laktan yang kita nak pakai dalam nak orang panggil kata qada, nak tahsin, nak hukum satu-satu perkara. Al-bayyinah dan juga dalil agak kata penting sekali dalam agama Islam. Tak boleh kita nak hukum dengan hawa nafsu kita, tak boleh kita nak hukum dengan dakwa satu orang lelaki apa mana sahaja. Islam adalah agama yang adil. Islam adalah agama yang mari daripada Allah Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Agama Islam adalah agama yang paling menggalak sekali untuk kita hidup, untuk kita buat apa saja dalam dunia ini kepada manusia dengan secara adil. Gulawai dia zalim. Islam sangat larang sekali kita daripada perbuatan yang zalim kepada manusia ataupun anak cucu adik sekali. Maka hadis yang nombor 33 hari ini saya akan baca. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bi da'wahum ladda'a rijalu أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعده في الصحيحين. Hadis ini riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas seorang sahabat Nabi yang banyak kali yang kita dengar akan nama Abdullah bin Abbas ini. Dan juga setengah pendengar dah tahu, dah ingat kata siapanya Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah pemuda semasa Nabi SAW. Adalah orang yang duduk di bawah tarbiyah Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW mati, umur Abdullah bin Abbas hanya 13 tahun ataupun 14 tahun sahaja. Yang tunjuk bahawa Nabi SAW dapat kita istifadah di sini. Nabi tak biasa tinggal pemuda. Walaupun Nabi umur banyak tara mana, tarbiyah pemuda, didik pemuda, Nabi tak biasa tinggal. Nabi tak biasa tinggal. Nabi mai kelak tingkan tarbiyah yawacun. Kerana Abdullah bin Abbas ini timurnya jadi seorang alim. Di segi hadis dia ngapa hadis banyak. Di segi tafsir, tidak ada ayat mana dalam Al-Quran ini, dalam kitab tafsir mana, melainkan kita akan jumpa perkataan Abdullah bin Abbas. Ayat ni kita baca, kalau kita baca dalam kitab tafsir, kita akan jumpa qala Ibn Abbas kaza, qala Ibn Abbas kaza, qala Ibn Abbas kaza. Kita akan jumpa pendapat tafsiran daripada Abdullah bin Abbas, anak murid Nabi, yang Nabi biasa doa kepada dia, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Hey Allah, ya Allah, wilah kepahaman, faqihhu fid din, wi dia pahaman tentang agama ni. Wa 'allimhu ta'wil, dan hajar dia, wi dia mahir, wi dia camnan, wi dia pandai di segi ta'wil, iaitu tafsir.
Dengan sebab doa Nabi SAW, Nabi doa kepada dia. Nabi kasih kepada Abdullah bin Abbas. Kalau kita buat kajian, kita dapat banyak faedah daripada tarbiyah Nabi terhadap Abdullah bin Abbas. Dalam hadis yang banyak, Nabi panggil, ya gulam, hei adik, hei orang adik yang dikasihi. Hei luk rak, hei nong rak, budak-budak kita panggil ya gulam, seolah kita panggil dengan penuh rahmat kita kepadanya. Nabi hajar banyak kali akhlak ajar kepada Abdullah bin Abbas. Ya gulam, samillah. Bismillah. Nak makan apa? Samillah. Kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan benda yang duduk depan. Nabi hajar, Nabi tarbiyah sepenuh tarbiyah kepada Abdullah bin Abbas. Hei, ingatlah orang tua, hei, ingatlah ibu dan bapa. Kadang-kadang ibu ataupun bapa yang jadi bapa orang ni jadi bapa kepada manusia ni, yang jadi bapa kepada anak ni, kadang-kadang umur tak sampai 50 kita rasa cemuh dah nak parent, nak tarbiyah anak kita. Kita rasa cemuh. Umur 50 tak hafal 50 kita rasa cemuh dah. Ada anak yatim apa orang, ada anak tino apa orang, kita cemuh. Kita nak tarbiyah anak kita. Ni tak kira kepada pemuda ataupun anak orang lain lagi. Anak kita sendiri kadang-kadang tak sampai 50, kita tinggal dah anak kita. Kita tak sungguh untuk nak mempelihara, tarbiyahkan anak kita menjadi anak yang soleh. Nabi SAW umur 50 tahun tak tinggal pemuda. Tak tinggal Abdullah bin Abbas. Nak tunjuk kata, kita hari ni kan, tak peduli kepada syabab. Tak sungguh pada tarbiyah kepada pemuda. Bahkan umur kita belum sampai 50 lagi. Apa sebab yang membawa kita tak paling belakang, tak tarbiyah pemuda ataupun anak-anak kita? Bahkan Nabi SAW umur 50 tahun ni tak tinggal pemuda. Tak tinggal pemuda. Tapi kita umur tak sampai 50 tahun, kita tinggal dah pemuda. Kita tak peduli kepada pemuda, kita tak sungguh nak pelihara, nak baiki, nak tarbiyah dia jadi orang yang juruh kepada pemuda, tak sampai 50 lagi. Adakah kita paling sibuk lebih banyak daripada Nabi? Adakah kita paling sibuk, paling kerja banyak lebih daripada Nabi? Adakah masa kita yang kita ada dalam satu hari, satu malam lebih sikit daripada masa yang Nabi ada? Tak. Sama. Nabi 24 jam, kita 24 jam. Kita kerja apa? Nabi lebih banyak, lebih sibuk daripada kita apa gana. Tapi Nabi tak lupa tarbiyah kepada syabab, pemuda dan juga anak-anak. Tapi kita hari ni yang duka cita sangat, umur tak sampai 50. Umur tak sampai kepada 40. Kadang-kadang umur tak sampai 35, kita tak peduli, kita tak sungguh, kita tak gaul dengan pemuda-pemuda Islam. Maka salahlah kita. Salah kita kalau kita tak peduli kepada pemuda syabab. Kerana kita telah halah. Kita tak sibuk sama dengan Nabi, tapi kita halah. Huno. Tak tahu nak jawab Nabi kepada, tak tahu nak cari, nak klik jawab kepada Nabi mana-mana. Nabi umur 50 tahun tak tinggal pemuda, kita umur tak sampai 50 tahun, tinggal dah. Rasa rasa cemuh dah, tak dah pemuda. Itu adalah kesalahan yang sangat besar dalam masyarakat kita. Habis itu tak pelik pada hari ini pemuda kita, pemudi kita, banyak yang punah dengan apa-apa sahaja kejahatan yang sebar dalam masyarakat kita. Dengan sebab apa? Salah satunya sebab orang tua tak pada kepada orang pemuda. Ingatlah hei orang tua belaka, dengarlah. Salah satu kejahatan yang sebar dalam kampung kita, dan juga salah satu sebab yang buat anak cucu kita, pemuda kita, pemudi kita dalam masyarakat punah, salah satu sebabnya kita tak peduli kepada dia. Kita orang tua tak peduli, tak sungguh nak pelihara dia, tak sungguh nak tarbiyah dia untuk jadi orang yang soleh, orang yang jujur. Tapi semasa dia jadi orang tak jujur, pemuda jadi orang tak jujur, kita tengok dia, kita rasa nak murid. Tapi masa yang kita kena ambil dia, mari didik dia, mari ajar dia, kita tak sungguh. Tapi masa kita nak murid dia dengan sebab dia buat menata molek, kita sungguh nak murid dia. Itu kesalahan yang sangat besar terhadap kita sebagai orang tua. Sama ada mereka adalah anak kita ataupun bukan anak kita, kita kena peduli kepada mereka. Ini Abdullah bin Abbas yang Nabi tak tinggal. Habis itu Nabi tarbiyah dia. Umur 50, Nabi duk tarbiyah lagi.
Umur 50 Nabi mula tarbiyah, dia mula wanak sampai ke Nabi mati 30 tahun 40 tahun ni. Abdullah bin Abbas ilmu yang banyak, tarbiyah yang banyak. Allahu akbar. Ini yang kata Nabi ni sangat cinta kepada budak. Tak kira sibuk tara mana, Nabi tak tinggal budak, tak tinggal pemuda, tak tinggal pemudi. Pas kita siapa nak tinggal pemuda? Kita siapa? Maka kita cari jawapan kepada kita sendiri. Hei orang-orang tua semua. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ini daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nas bid'awahum." Kalau kita ke manusia, mana-mana saja manusia, menurut apa yang dia dakwa. Yang ni dakwa kata gini, kita kita yang rap kita terima. Yang ni dakwa pasal ni, kita terima belaka. Nabi ayat kata kalau kita nak terima belaka, lepas kalau kira kata setiap orang dakwa bahasa mana boleh terima belaka, ladda'a rijalun, maka akan dakwa golongan orang lelaki mana-mana, orang mana-mana akan nak dakwa. Dakwa kata apa? Dakwa kata harta manusia ni, dia kata hartaku. Curi harta orang, mai royak. Dan dakwa kata ambil harta orang, dakwa kata ini hartaku. Bukan harta dia tu, bahkan dia curi, dia dakwa. Ataupun wadima'ahum, dakwa kata nak bunuh yang ni gini-gini sebab ni dengan darah manusia. Lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i. Hak penting sekali kalau dia nak dakwa ni, dia kena sedang laktan, kena tunjuk dalil. Apa yang dia tunjuk kata dia ni pasal ni nak pasal ni, royak. Dia royak kata harta dia ni hak ya. Dia kena colak tan, nak tunjuk dalil kata harta ini hak ya, benar ni hak ya, tepat ni hak ya, tanah ni hak ya, dan sebagainya. Wal yaminu ala man ankara. Dan juga bagi orang yang kena orang panggil kata tuk pati se tuk lauang, kita gira yang kata yang ni bukan hak ya. Orang yang gulawai dia kita ni, dia kena sumpah. Dia kena halaf, yang dia kena yamin, kena saban kata benar ni gini. Maka hadis ni sakut dengan al-qada, dalam bab al-qada. Qada ni apa? Kata sin. Cara kita nak hukum akan manusia ni dalam Islam, hajarnya kena adil. Sama ada iaitu jadi orang biasa, orang tak sama kita, orang susah, setiap peringkat. Habis tu orang yang jadi tok qadi ni, dia kena mahir, kena pandai, kena tahu cara nak jadi tok qadi ni bala mana. Hadis ni mudah-mudah kata sakut dengan kata sin. Kita nak pergi tahsin, kita nak pergi hukum orang dengan secara yang zahir, tak boleh. Tak boleh. Kerana Islam ni sangat adil. Kalau mu sungguh, wari laktan. Wari dalil kata mu ni kecak sungguh. Kalau mu bahang, kalau tak sungguh, sumpah kata benda ni lah ni, itu dalam Islam. Habis tu nak qadi, tok qadi ni adalah kerja berat bagi dia. Dalam dunia ni kerja berat bagi dia, bagi tok qadi. Kerana Nabi SAW kata al-qadatu salasatun. Orang yang buat kerja tok qadi, jadi qadi wahyu hukum orang tu, hukum orang ni, dia ada 3 golongan semua. 3 jenis golongan. Yang mana Nabi SAW kata 3 golongan daripada qadi ini, 2 golongan isnan finnar. 2 golongan daripada tok qadi ini, dia akan masuk neraka. Dia akan masuk neraka. Wa wahid fil jannah. Mudah-mudahan kata Nabi yang kata tok qadi ni bagi kepada 3 puak. Orang yang buat kerja tok qadi wahyu hukum orang ni, dia adalah kerja yang molek, kerja yang dihormat. Tapi tok qadi ni kena ingat juga. Kadang-kadang dia ni hukum secara adil ni, nampak ya kalimah adil ni mudah, tapi nak hukum yang dia adil sungguh kadang-kadang payah. Dengan sebab dalil tak cukup, dengan sebab gotu gini-gini. Habis tu orang yang tok qadi ni, dia kena cari jalan usaha bala mana nak hukum dia yang akan keluar daripada mulut dia ni kena adil sekali. Untuk nak jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Nabi ayat kata al-qadatu salasatun. Qadi tok qadi orang buat kerja hukum ni bagi kepada 3. Ithnan finnar, 2 golongan daripada tok qadi ini akan masuk neraka.
wa wahid fil jannah, satu-satu lagi akan masuk syurga. Rajulan arafa al-haq faqada bihi fahuwa fil jannah. Nabi orang kata satu orang lelaki dia itu qadi. Arafa al-haq, dia tahu kata hak na benar, dia ada kebenaran, ada kuamru, ada ilmu, dan juga dia hukum turut ilmu yang dia ada tu, maka Nabi orang kata dia akan masuk syurga. Wa rajulun arafa al-haq falam yaqdi bihi. Tapi satu orang lelaki yang dua ini, dia tahu kebenaran. Tadi tahu dia qada, dia hukum turut ilmu dia. Tetapi seorang lagi dia ada ilmu juga tapi tak hukum, falam yaqdi bihi. Tak hukum turut ilmu yang dia ada daripada kitab dan juga sunnah yang Nabi hajar Allah Ta'ala raya, jara fil hukum, dia jahat. Dengan sebab apa sahaja tujuan dia hukum dengan kejahatan dia, maka finnar fahuwa finnar. Nabi kata golongan pertama masuk neraka. Yang terakhir, warajulun yamra'ni fil haq, satu orang lelaki yang dia itu qadi tapi dia tidak ada ilmu, tak tahu kebenaran. Tak tahu kebenaran, faqada linnas 'ala al-jahl, maka dia kacau nak hukum orang. Kacau nak hukum orang dengan hukum dia ni dengan tanpa ada ilmu. Maka golongan yang ketiga ini Nabi SAW kata fahuwa finnar, maka dia akan masuk neraka juga. Sebenarnya pendengar yang dirahmati Allah sekalian, habis tu dalam Islam ni dalil penting. Semasa dulu tu saya mula-mula ngaji agama, setiap perkara sahaja yang kita nak kecek, kita nak buat, kita kena ada dalil. Saya ingat satu pepatah yang abai-abai royak kepada saya dulu, kata, saya tak jumpa lagi lah kata perkataan ini daripada ulama mana, tapi makna dia betul. Ma'rifatuddin bil adillah. Ma'rifatuddin bil adillah. Kita nak tahu, nak kenal agama kita ni kena melalui al-adillah, dalil. Kita nak kenal agama kita ni, kita nak pergi kenal daripada tok nenek kita, orang tua tu, tok lebah tu, tok lebah ni, tak boleh. Nak kenal agama, kata agama kita hajar pada mana? Melalui adillah, daripada dalil. Dalil daripada mana? Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu adalah ma'rifatuddin bil adillah. Habis itu Islam hajar kita nak buat apa sahaja, ibadat mana sahaja dalam agama ni, kena ada dalil mai royak. Bukan semata-mata kata nak uak, napa kata molek uak, tak betul situ. Kerana Nabi SAW kata man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam satu riwayat lagi kata man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang dia buat amalan yang baru, ahdatha ni mengata buat benda baru, amalan yang baru yang tidak ada contoh asal sebelumnya, dan juga dia amal benda tu bukan daripada agama kami yang Nabi royak, bukan daripada syariat kami. Quran tak royak, melalui hadis Nabi tak royak, fahuwa raddun, maka amalan dia ditolak. Amalan dia akan ditolak. Allah Ta'ala tak terima amalan yang tidak ada contoh asal daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Tak cukup. Habis itu sedang pendengar yang dirahmati sekalian, lebih lagi kita pada hari ini, tarikh 1 kita hari ini pada bulan Rajab. Tinggal hanya lebih kurang 2 bulan untuk kita nak sambut ataupun sampai kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Hari ini bulan Rajab. Bulan Rajab yang banyak benar-benar yang sebar. Apabila masuk bulan Rajab, kena zikir la ilaha illallah gitu gini. Bahkan tidak ada dalil yang khusus yang sebut cerak sahih daripada Nabi SAW. Al-Hafidh Ibn Rajab, Ahmad bin Ali bin Hajar, bukan Ibn Rajab, Ibn Hajar Al-Asqalani, nama dia sungguh nama Ahmad bin Ali bin Thabit bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, seorang ulama yang bermazhab Imam Syafi'i. Gapo dia buat kata? Dia karang kitab banyak. Dia syarah kitab Sahihul Bukhari. Dia mati pada tahun 852 Hijrah. Dia tulis nama satu kitab bahawasa kitab yang sebut dengan mengenai dengan kelebihan bulan Rajab.
Kitab ni yang dia tulis dengan tangan dia, yang kita boleh cari. Tulis mengenai dengan kelebihan gapo dalam bulan Rajab. Dalam bulan Rajab ini, gapo kata kelebihannya? Dia jawab kata, dalam bulan Rajab tidak ada hadis sahih mana saja pun yang sebut kata ada kelebihan, walaupun satu perkara. Tak ada kelebihan apa yang sebut dalam bulan Rajab ini tentang kelebihan yang kita kena buat dalam bulan Rajab, kena zikir biasa ni, kena maya biasa ni, tak ada. Bulan Rajab seperti bulan yang lain. Bulan lain kita ibadat balas mana, balas tu lah kita kena ibadat. Tak ada amalan khusus dalam bulan Rajab ini. Di antara setengah benda-benda yang berlaku dalam bulan Rajab ini, yang mereka dakwa bahawa ada kelebihan, yang benarnya Ibnu Hajar royak sedih, tak ada hadis walaupun satu buah hadis yang sebut kata ada amalan gapo kelebihan dalam bulan Rajab, tak ada. Semua hadis yang sebut itu sama ada daif, sama ada maudhu'. Daif lemah, tak boleh amal dengannya. Maudhu' adalah hadis yang dusta, bohong ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Ibnu Hajar. Dia royak dalam kitab dia Tabyinul Ujab fima warada fi fadli Rajab. Tabyinul Ajab fima warada fi fadli Rajab. Kitab ni tulis mengenai dengan apa sahaja hadis yang sebut dengan mengenai dengan kelebihan bulan Rajab ini. Semua yang royak kata-kata, tidak ada dalil sahih mana yang boleh kita nak ambil guna mengenai dengan kelebihan bulan Rajab. Sama ada mengenai dengan puasa pada bulan ni, tak ada kelebihan. Sama ada hari mana sahaja, ataupun sebulan, ataupun masa malam untuk kita nak maya malam, tak ada. Yang tunjuk kata semaya malam bulan Rajab, pahala gini, tak ada. Ini boleh kita rajak kepada kitab dia. Dan juga dia telah sebut lagi kata, semua hadis yang kecek mengenai dengan kelebihan bulan Rajab, sama ada puasa, sehari mana dalam bulan ni, dia ada dua jenis sahaja hadis tu. Satunya hadis itu daif, lemah, tak boleh nak amal dengan dia. Yang dua hadis itu adalah hadis maudhu', hadis palsu, hadis pelong, hadis yang bohong ke atas Nabi SAW. Kita boleh rajak sendiri. Tuai kitab dia bukan saya yang saya kata, yang katanya itu Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Ibnu Hajar yang bermazhab Imam Syafi'i, yang mati pada tahun 552 Hijrah. Pergi cari. Di antara benda-benda yang berlaku dalam bulan ini, iaitu satu solat yang namanya Salatul Ar-Raghaib. Solat Ar-Raghaib. Solat Ar-Raghaib ini ada banyak jenis lah. Rubab dia, cara dia semaya. Cara dia semaya ni banyak. Iaitu yang dia cerita di sini kata, siapa yang puasa hari Khamis mula-mula bulan Rajab. Hari ni hari mula-mula, hari Khamis nak sapan ni. Siapa dia puasa, selepas dia buka puasa itu, di antara ngorek dengan Isya, dia maya. Maya berapa rakaat? Semaya 12 rakaat. Pada wisalah tiap-tiap 2 rakaat. Dan juga setiap rakaat itu dia baca surah Fatihah 1 kali habis, baca surah Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr 3 kali habis, baca surah Qul Huwallahu Ahad 12 kali habis. Selepas dia semaya, tiap rakaat baca 3 surah ni. Selepas maya, salawat kata Nabi 70 kali. Sujud tu, dia kata subhanal malikil quddus rabbul malaikat warruh 70 kali. Selepas maya ni, salawat lu, pada tu sujud sekali lagi pula, kata doa tadi tu 70 kali. Apabila akid naik kepala daripada sujud, baca Rabbighfir warham matajawaz amma ta'lam innaka antal azizul a'usam 70 kali. Selepas itu sujud pula sekali lagi, dan juga kata 10 kali tadi subuhul quddus rabbul malaikat warruh 70 kali pula. Lepas tu sudah pula. Sudah. Dan juga dia royak orang yang cerita, orang yang dusta, orang yang bohong hadis ni, dia kata belah mana. Selepas ini Nabi royak kata siapa buat pasal ni sudah, dan Nabi sumpah saban kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lelaki mana dan juga perempuan mana yang dia maya seperti ini yang royak tadi tu, malaikat Allah Taala nak ampun segala dosa dia semua. Sama ada pala dia itu nak sama dengan buih yang ada dalam laut, Allah Taala akan ampun. Sama ada dosa dia nak sama dengan butir-butir pasir daripada pasir, ataupun nak berat sama dengan bukit, Allah Ta'ala akan ampun. Dan juga hari kiamat dia akan dapat syafaat, akan beri syafaat kepada keluarga dia, kepada waris dia. Dan juga
Akan beri syafaat kepada waris-waris dia yang mana waris-waris dia masuk neraka 700 orang, dia boleh beri syafaat 700 orang. Allahu akbar. Sebenarnya hadis ni riwayat dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Maka hadis ini adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Maka Imam Nawawi sebagai imam yang hebat bermazhab Imam Syafi'i juga. Imam An-Nawawi dia kata dalam kitab Fatawa Al-Imam Nawawi muka 57, dia kata balah mana solat raghaib ini adalah bid'ah munkarah, bid'ah yang narangkit, lek ramai dah yang ying tak boleh nak terima. Ini siapa? Imam Nawawi. Kata di mana? Kata di Tanbihul Ghafilin muka 496 dan juga Fatawa Imam Nawawi muka 57. Ini di antara kelebihan yang sebut. Maka kita rugi. Saya nak royak bukan apa dak sini kerana bimbang kita kaca usaha untuk nak buat amalan baik. Molek niat kita. Tapi kadang-kadang kita takut amalan yang kita buat itu adalah haba'an manthura, supaya kabut yang saja Allah Ta'ala tak terima. Kerana tidak ada contoh yang sahih, tidak ada tauladan daripada Nabi, daripada sahabat, daripada ulama tabi'in, tak ada. Tak ada. Ini berlaku belakang-belakang lah. Belakang-belakang yang berlaku, maka kita takut amalan yang kita kaca dok buat, kaca dok sujud, kaca dok doa apa. Buat apa kita tak main sunat biasa, banyak sujud kepada Allah Ta'ala. Kerana Nabi SAW kata kathratus sujud, kita banyak sujud dan doa kita ni rifqah, boleh saingkan sama dengan Nabi, baru Nabi nak syafaat kepada kita pada hari kiamat. Kerana takut kita letih. Yang saya royak bukan pada kita ambil perkataan daripada Imam Ibn Hajar, ambil perkataan daripada Imam Nawawi untuk nak royak kepada kita, kata ini benda yang tidak ada dalil asal daripada agama kita. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Kita tengok dulu. Belum kita nak amal, kita kena tengok dalil. Ma'rifatuddin bil adillah. Nak tengok dulu. Bukan semata-mata nak buat apa tu nenek itu, tu lebar tu, tu guru tu buat. Tak, tanya tu guru tu kata ambil dalil mana. Kalau dapat dalil daripada sunnah Nabi, nak buat. Nak buat tara mana, buat. Kalau tak jumpa, biarlah. Jangan kita buat amalan yang Nabi royak kata cerak, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Allah Ta'ala tolak. Tak ambil. Apa kaca kita dah buat? Kadang-kadang kita kata ini amalan baik, buat apa tak rasa. Tak sah. Sebab apa? Sebab kita buat benda yang tidak ada contoh laktan rongrap daripada Nabi SAW. Laktan rongrap daripada Nabi SAW. Maka kita jaga baik-baik. Cek baik-baik. Tengok baik-baik amalan kita yang kita buat. Kerana kita bimbang kata amalan kita yang banyak besar sama dengan bukit, tapi kita pikul pergi pada hari kiamat nanti, tidak ada faedah apa, tidak ada dapatkan jarak apa daripada amal yang kita buat tu. Kerana apa? Kita tidak ada contoh daripada Nabi dan juga tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Boleh ada kita ada cerak, tapi contoh yang sahih turut perbuatan Nabi ni kadang-kadang kita lucu situ. Kita tak cukup syarat dia. Maka apabila tak cukup dua-dua syarat ini, Allah Ta'ala akan tolak amalan itu, tak terima. Waliyadzubillahi min dzalik. Marilah sama-sama kita periksa amalan kita, tengok baik-baik amalan kita adakah betul dengan sunnah. Kalau betul kita buat, kalau tak betul kita tinggal hundur. Gimik amalan yang sunnah, amalan yang hadis sahih banyak tu, banyak lagi yang kita tinggal, yang kita tak buat. Kita buat habis dulu. Baru kita pergi buat benda-benda yang lain. Ni benda sahih, benda cerak tak buat. Dia kacau buat benda tak cerak, tinggal benda tak cerak, kerana boleh bawa kita kepada kerugian dalam hidup kita. Kerana kaca-kaca kita dah buat, kaca duk hipung ibadat, tapi ibadat kita tak sahih menurut sunnah Nabi, maka sahaja kita nyanyi. Maka sekadar inilah kita pada hari ini tentang hadis yang nombor 33 Hijrah. Mudah-mudahan nombor 33 dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Kita pada hari ini, mudah-mudahan sedang pendengar semua ya dengar ruangnya kita pada hari ini dapat manfaat yang banyak dan juga beramal dengannya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah